Melaka kita dah tahu bila tarikh pilihan rayanya, tapi Sarawak apa pula ceritanya? Mendekati golongan anak muda memahami keperluan warga pedalaman, apa inisiatif mempertingkatkan sumber ekonomi dan aspirasi mereka menjelang pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Itu antara perkongsian yang akan dibawakan oleh anak Sarawak, rakan setugas Syaf Shukri yang membuat liputan di Kapit untuk PRN kali ini. Dan sekarang Syaf, terus saja langsung dari Bumi Kapit. Baik, terima kasih Zul. Di Bukit Jalil, 138,100 populasi penduduk melibatkan dua parlimen di sini, iaitu Parlimen Hulu Rejang dan juga Parlimen Kapit. Dan Pekan Kapit merupakan pekan yang anda boleh menyaksikan populasinya terdiri daripada didominasi oleh penduduk ataupun mereka yang berbangsa Iban. Dan di sini juga tumpuan utama sektor ekonomi semestinya sektor pertanian, dan di Kapit ini juga ada dua empangan yang memberikan sumber tenaga elektrik sebanyak 70% paling besar di negeri Sarawak, iaitu empangan Murum dan juga empangan Bakun. Tapi bukan itu yang saya nak kongsikan, Zul. Saya nak membawakan kepada anda kisah aspirasi warga Kapit. Dan kita tahu di bawah Parlimen Kapit ada 3 DUN dan di bawah Parlimen Hulu Rejang juga ada 3 DUN. Menyaksikan ada 6 DUN secara keseluruhannya, dan kita nak membawakan kisah aspirasi rakyat di sini, apa yang mereka mahukan. Saya tadi ada duduk berbual di kedai kopi di sini. Saya ada bertemu dengan seorang cikgu Alex Kana. Ada bercakap dengan saya tentang beberapa keperluan dan juga aspirasinya menjelang pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Antaranya nak memastikan Kapit ini, kawasan ini ialah antara kawasan yang paling luas geografinya. Yang kita tahu, Kapit merupakan bahagian terbesar di Sarawak. Banyak hutan-hutan yang masih terpelihara di sini. Dan apa yang mereka mahukan? Mereka mahukan kerajaan baru membangunkan sektor eco-pelancongan. Mereka mahukan sumber anak-anak muda untuk bekerja di sini dan tidak lagi berhijrah ke bandar-bandar lain di Sarawak, khususnya di Miri dan Bintulu. Dan mereka juga ada berkongsi kepada saya harga rumah di sini agak mahal pada ketika ini, dan itu yang akan saya bawakan. Namun berbalik kepada kisah-kisah itu, bagaimana dengan pendirian ataupun aspirasi calon-calon yang akan bertanding di bawah tiket gabungan Parti Sarawak? Ada 4 parti di bawahnya. Bagaimana mereka mampu untuk merealisasikan hasrat ini? Kerana pada sebelah pagi tadi ketika saya berada di JT Wharf Terminal di Sibu, saya bertembung secara tidak sengaja dengan Presiden Parti Sarawak Bersatu, iaitu Datuk Seri Wong Soon Koh secara kebetulan, dan saya berkesempatan untuk terus menemu ramah Datuk Seri Wong Soon Koh di situ. Dan kita dengarkan antara persediaan PSB menjelang pilihan raya negeri Sarawak ke-12 ini. Kita dengarkan sedikit, Zul. I think we are quite confident that we will do well because we have a formidable lineup. Making up of all the professionals. There are doctors, lawyers, professors, and all that very well qualified candidates. There are some who resign from their high post with very high salary, and they sacrifice because they want to help their people. They think that it is about time to bring about changes for Sarawak. Baiklah, itu perkongsian dari Datuk Seri Wong Soon Koh sendiri pada sebelah pagi tadi. Dan di sini, atas sebab itu saya berada di sini untuk memahami aspirasi calon-calon yang akan bertanding nanti berdepani pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Dan pastinya saya akan kongsikan lebih banyak esok. Saya akan kongsikan bersama dengan anda. Saya tak nak bagi tahu dulu apa yang saya nak bawakan esok. Tapi terus setia bersama kami di astroawani.com dan juga saluran 501. Pastinya ini pilihan raya negeri Sarawak. Astro Awani merupakan antara saluran yang patut anda ikuti, dan terus bersama kami kerana banyak lagi kisah aspirasi yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih Syaf Shukri langsung dari Kapit. Kami sukakan energi dan juga tenaga dan juga semangat itu. Teruskan dengan laporan anda. Anda boleh ikuti laporan Syaf Shukri di astroawani.com.